بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيرا للعالمين ونور قلوب أهله ليكون تنويرا للقارئين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبي الرسول الأكرم الداعي إلى الخير الأعظم محمد ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat menyambung sesi ulang kaji sinopsis 30 juzuk, yang mana malam ini seperti yang kita ketahui, malam ini merupakan bahagian yang pertama ulang kaji sinopsis juzuk yang ke-23. Juzuk yang ke-23 ini, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, adalah juzuk yang terdiri daripada 4 surah, iaitu bermula daripada ayat yang ke-28 surah Yasin, keseluruhan surah As-Saffat, keseluruhan surah Sad, dan juga keseluruhan termasuklah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini kalau kita perhatikan betul-betul, hanya melibatkan sebahagian daripada surah Az-Zumar, kerana surah Az-Zumar ini adalah surah yang terdiri daripada 75 ayat. Maknanya 31 ayat daripada 75 ayat ia berada dalam juzuk yang ke-23. Jadi bahagian yang pertama, tuan-tuan, malam ini kita akan mempelajari 2 surah, iaitu surah Yasin dan juga surah As-Saffat. Jadi seperti pendekatan yang sebelum ini, jika tuan-tuan dan puan mempunyai mushaf, tuan-tuan boleh buka surah Yasin ayat yang ke-28 ini, bermula pada muka surat 442. Manakala surah Saffat ia bermula pada muka surat 446 bagi juzuk yang ke-23. Jadi kita sambung kembali apa yang telah kita bincangkan pada surah Yasin sebelum ini. Okay. Semasa juzuk yang ke-22 yang lalu, kita telah pun mengetahui bagaimanakah permulaan surah Yasin. Kita lihat kembali untuk mengingatkan kita, memudahkan kita menyambung apa yang telah kita perincikan pada ayat pertama sampai ayat yang ke-27 yang lalu. Baik. Kalau kita lihat pada, ini adalah nota yang saya paparkan berdasarkan juzuk yang ke-22 surah Yasin. Kita mengetahui bahawa 11 ayat yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana Allah mengukuhkan tentang kebenaran Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar Allah utuskan. Lepas tu Allah memberikan tugas para rasul itu untuk memberikan peringatan. Namun begitu, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Mekah, orang-orang Arab Mekah, mereka ini
terbahagi kepada dua kumpulan. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Okay. Yang menolak bermula ayat 7 sampai ayat nombor 20 sampai ayat nombor 10. Manakala yang menerima bermula daripada ayat 11. Satu ayat saja, ayat yang ke-11. Maknanya yang menolak ayatnya lebih banyak berbanding daripada yang menerima. Walau bagaimanapun, sama ada yang menolak peringatan amaran yang disampaikan oleh para rasul ataupun golongan yang menerima amaran yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, tetap kedua-duanya akan dihidupkan kembali di hari akhirat. Dan bagaimana Allah nak menghitung amal-amal mereka, ia sudah termaktub di dalam Imamin Mubin. Baik. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahawa bermula ayat 13 sehingga ayat nombor 29, Allah ada mendatangkan satu contoh kisah benar yang pernah berlaku pada zaman yang lampau sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu kisah sebuah kota yang telah dihantar 3 rasul kepada mereka. Maka ada yang menolak ketiga-tiga rasul dan ada yang menerima ketiga-tiga rasul itu. Okey, kalau kita baca ayat 13, ayat yang ke-29 ini, okey, pada nota kali ini saya letakkan dia punya carta alih lebih terperinci untuk perincian ayat 13 sampai 29. So tuan boleh tengok. Ya, kalau sudah diberikan nota ini, kita lihat kalau kotak kuning tu itu adalah ayat yang kita rujuk. Kita tengok sini ayat 13, kisah sebuah kota. Ini sebenarnya juzuk yang ke-22 tuan-tuan puan ya. Tapi saya ulang kembali untuk mengingatkan flow dia. Maksudnya nak cerita tentang bagaimana perjalanan ayat itu. Kalau masuk ayat 14, hantar 2 rasul. Ayat 14 lagi hantar rasul ketiga. Sampailah ayat yang ke-18. Okey, sambungan dia sampailah ayat yang ayat yang kalau kita baca pada ayat yang ke-22 sampai 25. Rupa-rupanya ada seorang lelaki yang datang dari hujung kota mempertahankan ketiga-tiga rasul itu. Jadi pada penutup ayat 26 dan 27 surah Yasin, penutup bagi juzuk yang ke-22, Allah menutup dengan kisah lelaki tersebut. Allah masukkan dia ke dalam mana? Ke dalam syurga. Itu pada ayat nombor 26 sehingga ayat nombor 27. Jadi penutup juzuk yang ke-22, Allah tutup dengan kisah seorang lelaki yang datang dari penghujung kota yang telah pun mati. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Baik. Kemudian ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 inilah sebenarnya merupakan permulaan kepada juzuk yang ke-23 ini. Rupa-rupanya ayat yang ke-28 ini sekejap ya. Okey. Sekejap, saya ada kena baiki sikit dekat sini. Ya, sekejap tuan-tuan ya. Setelah ini saya nak baiki ada sedikit maklum. Okey, 27. Okey, jom kita kembali. Tengoklah dekat nota tu. Okey. Ayat yang ke-28 ni. Ayat yang ke-28 baru benar. Okey. Juzuk yang ke-23 ini bermula ayat nombor 28. Sebenarnya ayat ini Allah menyebut tentang Allah nak menurunkan azab hanya melalui satu suara yang kuat dari langit. Maknanya
malam ni kita masuk juzuk yang ke-23 Kita masuk juzuk yang ke-23, dimulakan oleh Allah kisah penduduk kota tersebut yang telah Allah binasakan dengan satu suara yang sangat kuat, sayhatan wahidatan. So malam ni kita masuk dengan tajuk apa? Kebinasaan, azab yang Allah turun kepada penduduk sebuah kota. Kemudian sampailah lanjutannya ayat yang ke-29, maka tamatlah riwayat penduduk kota tersebut. Mereka binasa hanyalah dalam tempoh sekelip mata. Okey. Kemudian kalau kita lihat sampailah ayat nombor 32. Okey. Ini penting tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita tengok pada setiap kumpulan ayat Allah menyebut tentang kiamat. Cuba tengok begini Okey, waktu kita belajar juzuk 22 ayat 1 sampai ayat 11, ayat 12 tentang apa? Tentang menghidupkan semula di hari akhirat. Okey. Masuk ayat 13 sampai ayat nombor berapa? Sampai ayat nombor 31. Lepas tu nak masuk ayat nombor 32, Allah menyebut tentang hari penghimpunan di hari akhirat. Ladaina muhdharun. Jadi kita dapati begini. Surah Yasin ni selang beberapa ayat Allah sebut tentang kiamat. Lepas tu cerita lagi, lepas tu hujungnya Allah cerita tentang kiamat. So kalau kita baca ayat 32 tu, memang kita akan jumpa Allah Ta'ala akan panggil jami'ul ladaina muhdharun. InsyaAllah akan panggil. Allah akan panggil siapa? Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelum 32 ni, umat Nabi Muhammad, penduduk sebuah kota tersebut, lepas tu termasuklah umat-umat yang terdahulu yang telah Allah binasakan. Termasuklah umat-umat yang akan datanglah. Okey. Apabila kita masuk ayat nombor 33, kita dah pergi kepada ayat 33. Perhatikan baik-baik nombor ayat dengan maklumat yang berkaitan dengan ayat. Semua maklumat ni sebenarnya adalah intipati daripada ayat itu. Okey, bermula ayat 33. Ayat 33 surah Yasin ni sebenarnya Allah Ta'ala nak bawa kita kepada memperhatikan alam sekeliling pula. Cuba tengok anak panah tu. Kalau sebelum ini Allah bawa kita mendengar, mengenal, menghayati sejarah lampau, iaitu kisah penduduk sebuah kota. Tapi kali ni naik ayat 33, Allah dah bawa kita kepada melihat alam sekeliling kita. Okey. Alam sekeliling kita ini sebenarnya tujuannya bermula ayat nombor 33. Kita akan jumpa tuan-tuan nanti dekat setiap kumpulan ayat, kita akan jumpa depannya ada wa ayatun. Kita akan jumpa wa ayatun. Lepas tu kita akan jumpa lagi perkataan wa ayatul. Kita akan jumpa 3 kali. Kita akan jumpa Allah mengulangi perkataan wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum. Okey. Wa ayatul ni maksudnya fungsinya untuk apa? Dan ayat untuk mereka sebenarnya fungsinya untuk membuktikan kekuasaan Allah. Okey, kita akan jumpa bermula ayat nombor 33 sampailah ayat nombor 30 sampai ayat nombor 44 nanti. Kita tengok dekat sini. Kan ayat tu ada 33 sampai 44. Kita akan jumpa Allah mengulangi depan ayat wa ayatul lahum wa ayatul lahum wa ayatul lahum. Sebenarnya ayat 33 sampai 44 ni
Allah sebenarnya menceritakan kepada kita tentang apa? Tentang isu di daratan dan isu di lautan. Tengok, darat bermula ayat 33 sampai 36. Lautan ayat 41 sampai 44. Kalau kita gabungkan kedua-dua, cerita tentang kekuasaan Allah yang ada di daratan, kekuasaan Allah yang boleh nampak dengan jelas yang ada di lautan. Jadi nak tahu cerita dekat darat tu isu apa, lautan isu apa. Okay, jadi kita lihat dekat maklumat yang berikutnya. Okay. Bermula ayat nombor, saya kata tadi ayat nombor 33 kan, sampai ayat nombor 35 sebenarnya Allah mengemukakan pokok asas dia sebenarnya dekat ni. Bumi yang mati yang Allah hidupkan. Jadi bukti yang paling nampak sekali adalah bumi yang mati, gersang, tandus, tak ada tumbuhan, Allah hidupkan. Ini pada ayat nombor 33. Daripada bumi yang mati, ada kaitan tak dengan manusia yang mati? Okey. Kemudian macam mana Allah hidupkan dia? Dengan air hujan lah. Keluarlah biji-bijian, kebun-kebun tamar, wujudnya kebun-kebun anggur. Lepas tu Allah bekalkan mata air. Bermula ayat 33 sampai 35. Okey. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat yang ke-36. Ayat 36 ni maksudnya ayat, kumpulan ayat yang penutup kepada wa ayatun. Ingat, wa ayatun tu kita akan jumpa 3 kali. Jadi wa ayatun yang pertama ayat 33 sampailah 36. Itu kumpulan ayat wa ayatun yang pertama. Ingat saya sebut tadi, wa ayatun di situ sebenarnya fungsinya untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Okay. Jadi pada ayat 36, Allah menyebut tak kira tumbuh-tumbuhan ke, manusia ke, dan ada banyak benda makhluk lain yang Allah kata semua ada pasangannya. Khalaqal azwaja kullaha. Itu ayat nombor 36. Okey. Apabila kita masuk ayat nombor 37. Nampak dekat sini 37. Ayat 37 ni Allah bawa kita pula naik ke langit. Kalau tadi dekat darat, bumi yang mati. Sekarang Allah nak tunjukkan kekuasaan dia bukan ada dekat daratan saja. Bukan hanya pada bumi yang mati saja. Allah minta kita lihat apa yang ada di langit. Sebab tu dekat ayat nombor 37, kalau tak ada Quran terjemahan, kita boleh tengok dekat muka surat 42 tu. Muka surat 442, kita akan jumpa penyebutan wa ayatul lahum. Itu dekat ayat nombor 37. Okey. Ayat 37 sampai 30 sampai ayat nombor 40 ni Allah menyebut tentang apa? Tentang masa. Allah kata Allah tukar siang boleh menjadi malam yang gelap, matahari, bulan. Kemudian Allah kata matahari tak boleh kejar bulan. Begitu juga pertukaran malam dan siang. Okey, itu ayat 37 sampai 40. Okey, kemudian apabila tuan-tuan pergi pula dekat ayat nombor 41. Apabila pergi ayat nombor 41, Allah Ta'ala bawa kita turun balik. Tadi tengok langit kan? Tengok tentang malam, siang, matahari, bulan. Allah minta kita turun kembali ke daratan. Allah minta kita turun ke bawah balik. Allah bawa kita pula seolah-olah berada di atas lautan. Tadi dekat angkasa, tadi dekat langit, mula-mula dekat darat. Allah bawa kita pergi langit, lepas tu Allah turun bawa kita pula ke lautan. Cerita dekat laut ni, dekat surah Yasin ni, kita akan jumpa bermula ayat nombor 41. Sebab tu kita akan jumpa bermula ayat nombor 41, kita akan jumpa pengulangan kalimah
wa ayatul lahum. Bermula ayat nombor 41 sampailah ayat nombor 44. Sampai ayat nombor 44 ni tentu akan Allah menyebut tentang kisah Allah minta mereka mengimbau kembali kisah kapal Nabi Nuh. Daripada kapal tersebut orang boleh cipta kapal lain. Lepas tu ayat 344 ni Allah Ta'ala kata tak ada siapa boleh selamatkan mana-mana manusia kalau kapal tu nak tenggelam, menjeritlah macam mana pun takkan ada boleh tolong melainkan dengan rahmat Allah. Itu pada ayat 43 dan 44. Jadi apabila kita sampai ayat nombor 44, Allah dah selesai cerita tentang bukti-bukti kekuasaannya. Jadi bermula ayat nombor 45, Allah bawa kita pula kepada topik yang lain pula. Jadi kalau kita baca dekat ayat nombor 45, tetapi perhatikan baik-baik ya. Dua kotak kiri dan kanan. Okay, bermula ayat nombor 45 sampai nombor 48 ni, dia berkaitan dengan dua perintah. Sebab itu kalau kita tengok dekat ayat nombor 45, Allah memerintahkan supaya bertakwa. Allah suruh supaya cari jalan macam mana nak elak daripada azab dan kemurkaan Allah. Itu maksud tentang takwa. Tetapi mereka ni menolak. Mereka tak ambil apa? Mereka tak ambil peduli. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 48, kita dapat seperti kita ayat nombor 48. Okey, kita tengok dulu ayat 47. Kalau pergi ayat nombor 47, ada perintah yang kedua tentang menginfakkan harta, tapi mereka pun tolak. Mereka tak nak infakkan harta, bahkan mereka menyandarkan pula tentang takdir. Maksudnya mereka kata kalau orang yang patut diberi makan tu sepatutnya Allah lah berikan mereka makan. Kenapa Allah tak bagi kepada mereka makan? Itu kena baca dekat ayat nombor 40. Kita akan jumpa dekat penolakan pada ayat nombor 47 tu. Okey, lepas tu kenapa perintah satu orang kafir tolak? Tak nak usaha untuk takwa. Kenapa menginfakkan harta dari sudut memberikan makanan mereka tolak? Jawapan dia ada pada ayat nombor 48. Sebab apa? Sebab sebenarnya mereka tak percaya pun boleh hidup kembali di hari kiamat. Buat apa nak susah-susah? Kan letih-letih cari duit. Takkan nak kena bagi orang lain pula makan. Sebab apa? Sebab mereka tidak percaya adanya syurga dan neraka. Mereka tidak percaya tentang adanya buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Itulah yang ada pada antara ayat 45 sampai 48. Lepas tu kita naiklah ayat nombor 49 sampailah kepada ayat nombor 53. Okey, perhatikan baik-baik. Bermula ayat nombor 48, kita kan sebut tadi menjadi punca kepada mereka tidak mahu bertakwa, menjadi punca kepada orang kafir tidak mahu memberikan makanan kepada orang yang miskin yang memerlukan. Rupa-rupanya mereka tak percaya hari kiamat ni. Kalau kita baca ayat nombor 48, mereka sering kali tanya, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka selalu tanya, bila kiamat tu? Bila yang kamu janjikan kiamat itu? Bermula ayat 49 sampai 53 ni, Allah Ta'ala cerita tentang kiamat tu nanti kalau dia datang sakakala satu, berlaku sakakala dua, ayat 152. Lepas tu, kamu semua akan dihimpunkan. Itu ayat nombor 53. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Jadi kita dapati surah Yasin ni, lepas dia cerita, dikaitkan dia dengan kiamat. Okey, kemudian ada lagi
Kalau kita tengok ayat nombor 54, ayat yang last sekali dekat buku surat 443 ni, kita akan dapati Allah menyebut tentang bagaimana Allah memberikan balasan di hari akhirat. Allah lakukan dengan penuh keadilan. Kita tengok baik-baik ayat 54 ni. Okey. Selepas berlakunya hisab yang adil, nampak dua kotak. Ada balasan syurga, ada balasan api neraka. Inilah surah Yasin. Jadi surah Yasin ni sebenarnya kita boleh faham dia dengan bentuk kita buatkan dia dalam bentuk cakap alih dia. Sebenarnya cerita pasal apa. So dekat ayat 54, kalau kita baca ayat 54, sebenarnya Allah Ta'ala kata apa? فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah kata pada hari ini tak ada lagi kezaliman. Maknanya Allah lah yang akan menjadi hakim yang paling adil. Lepas Allah buat penghisapan, apa yang berlaku? Cuba perhatikan ayat nombor 55 sampai 58. Allah menyebut terlebih dahulu balasan orang yang dapat syurga. Allah menyebut terlebih dahulu selepas ayat 54. Ayat 54, Allah kata dialah yang akan jadi hakim yang paling adil. Allah takkan melakukan kezaliman. Kezaliman tu maksudnya apa? Kalau orang tak buat dosa, dia tak dicatatlah buat dosa. Kalau dia buat pahala tu takkan hilang, akan ada. Macam itulah maksudnya Allah tu tidak zalim. Kemudian Allah ceritakan, balasan pertama yang Allah nak bagi kepada orang yang masuk syurga. Allah ceritalah ayat 55, 56, 57 sampai 58. Lepas ayat 58, kita baca sampai ayat nombor 59. Oh, saya tertinggal ni. Tinggal dekat sini. Kalau boleh kita tambah dekat sini. 58 dekat sini kan? Betul lah 58. Dapat salam. Tapi mana ayat nombor 59? Sebenarnya ayat 59 tu dia duduk kat sini. Ni pengasingan. Ayat 59 dia dekat sini. Ini sebenarnya ayat 59. Kenapa 59? Mana nak buat 59 ni? Maksud dia ayat 59 ni Allah Ta'ala sebut tentang dia pisahkan. Allah pisahkan orang yang berdosa masuk neraka dengan ahli syurga. Lepas tu saya akan baca di 59 tu Allah kata apa? وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Allah pisahkan orang yang beriman dengan orang yang berdosa. Sebab itu kita jumpa pada kotak yang sebelahnya itu, bermula ayat nombor 60, Allah sebut orang yang masuk neraka. Apabila mereka masuk neraka, kenapa mereka boleh masuk neraka? Ayat 60 hingga 62 kata kerana mereka menyembah syaitan. Maknanya mereka mentaati syaitan. Apabila masuk ayat 63 sampai ayat nombor 64, ayat 63 sampai ayat nombor 64, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kenapa mereka boleh masuk neraka juga. Kerana mereka tak percaya adanya neraka, sebab tu mereka tak pedulikan neraka. Lepas tu ayat 65 dibuktikan bersalah. Tak dibuktikan bersalah, maksudnya di dalam neraka, bila orang masuk neraka, tidak ada lagi yang boleh kata Tuhan ni tak adil, Tuhan ni sebenarnya bias, Tuhan ni pilih-pilih orang masuk syurga, kenapa mereka masuk neraka. Ayat 65 bagi jawapan. Sebenarnya tangan itu telah berkata-kata kepada Allah apa dia buat, dan kaki itu menjadi saksi. Habislah ayat yang ke-65. Ini surah Yasin. Semoga-moga jelas untuk segmen bagi surah Yasin. Ayat 66 pula pasal apa? Apabila kita masuk ayat nombor 66 sampai 83, ayat 66 sampai 83 ni. Tapi saya tak tuliskan lagi ayat dia.
Sebenarnya bermula ayat nombor 66 sampailah ayat nombor 83. Sebenarnya Allah seperti mengulangi apa yang telah dibincangkan pada ayat yang sebelum. Apa yang dibincangkan ayat sebelumnya begini. Saya sebut tadi bermula ayat berapa? Bermula ayat nombor 60, ayat nombor 66. Sebenarnya Allah mengulangi tentang cerita tentang kekuasaan Allah. Yang kita jumpa tadi kat mana? Bermula ayat 33 kan? Allah ulang balik dekat ayat nombor 66. Lepas tu Allah sebut kembali tentang wahyu Al-Quran. Baik, Quran ni kita jumpa ayat yang mula-mula kan. Lepas tu Allah kembali menceritakan tentang kekuasaannya. Kekuasaan ini Allah, sambil Allah sebut dia berkuasa, sebenarnya pada kekuasaan Allah tu adanya bentuk nikmat-nikmat yang Allah beri. Lepas tu Allah tutup cerita tentang hari kiamat. Jadi kekuasaan Allah, cerita tentang wahyu Quran, kekuasaan Allah balik semula, lepas tu tentang hari kiamat ni, inilah maklumat yang ada pada ayat 66 sampai 83. Jadi nak tengok dia punya ayat dia begini. Okey, kalau tuan lihat dekat ayat nombor 66 dan 67 tu, tengok di bawah kotak kekuasaan Allah sampai 68 kan. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tu Allah datangkan dalam dengan tiga bentuk. Allah boleh hilangkan manusia yang boleh melihat menjadi buta. Allah boleh jadi ayat 67 tu manusia menjadi batu ke. Contohnya macam kita dengar cerita si Tanggang. Mak dia doa dia menjadi batu. Allah boleh buat macam tu kalau cerita tu betul lah. Ayat 67. Lepas tu ayat 68 Allah bawa cerita Allah bagi tahu umur kamu yang makin lama makin tua, itu juga bukti kekuasaan Allah. Kan ayat 68. Lepas tu ayat 69 sampai 70 Allah kembali menyebut tentang wahyu Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan 68 dan 70 ni dia seperti mengulang balik ayat nombor 1, 2, 3 yang sebelum. Mengulang tu maksudnya mengukuh apa yang telah dibincangkan pada awal-awal ayat. Sebab tu kita sebutkan dah sebelum ini. Kalau dia surah Makiyah, dia surah 10 Hijrah, memang konsepnya begitu. Okey, kemudian tengok sekali lagi tentang kekuasaan Allah. Okey, kekuasaan Allah dekat sini tuan-tuan puan ya. Allah bawa cerita tentang al-an'am, haiwan-haiwan ternakan. Jadi kita kena tengoklah ayat 71 sampai ayat nombor 73. Lepas tu 74 sampai 76 Allah menyebut tentang kesyirikan. Masuk saja ayat 77. Kita tengok ayat 77 ni cerita pasal hari kiamat. Cerita hari kiamat ni menjadi tema, menjadi topik penutup bagi surah Yasin. Jadi, kenapa dengan hari kiamat ni? Ada orang membantah boleh hidup semula kalau sudah tulang-tulang menjadi hancur. Jadi kita kena tengoklah bermula ayat nombor 77. Sampai ayat nombor 79 sampai 82 Allah memberikan 4 jawapan membantah orang yang tak percaya boleh hidup kembali. Jadi kita tengok bantahan yang pertama tu kita boleh tengoklah dekat bermula ayat nombor 79 sampai 82. Ada 4 jawapan. 4 cara Allah menolak siapa-siapa yang tak percaya tulang yang dah hancur tu boleh dihidupkan kembali. Jadi kalau nak tahu cerita tulang yang hancur dekat 78 dan 77 dan 78. Allah bagilah jawapan pertama pada ayat 79. Jawapan kedua ayat nombor 80. Jawapan ketiga ayat nombor 81. Jawapan keempat ayat nombor 82. Kun fayakun. Tapi tinggal satu lagi ayat. Ayat last sekali surah Yasin. Ayat last sekali ni fungsinya apa? Kita baca ayat last sekali. Ayat last sekali ni rupa-rupanya Allah tutup dengan
menyucikan dirinya daripada mana-mana sifat lemah, daripada mana-mana sifat kurang, dari mana-mana apa jua yang Allah nisbahkan kepada Allah yang tak layak bagi Allah. Waktu Allah bertasbih. Kalau Allah bertasbih tu bermakna Allah nak kata dia tu sempurna. Tak ada cacat cela. Tak ada sedikit pun yang lemah. Dan last kali kita tengok, Allah sebut apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah kata, maksudnya Tuhan yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Kembalikan ke mana? Jawapannya adalah di hari kiamat. Okay. Selesai kita segmen ringkas yang dapat saya terangkan dalam bermula ayat 28 surah Yasin sehingga ayat nombor 83. Maka para ulama telah meletakkan satu contoh tujuan bagi surah Yasin ini. Apa maksud surah dia? Maka para ulama kata surah Yasin ini fungsinya adalah untuk mengemukakan bukti, membuktikan kekuasaan Allah yang sangat sempurna dari sudut apa? Menghidupkan dan membangkitkan manusia di hari akhirat. Jadi sebenarnya surah Yasin ni kita selalu baca dia tiap-tiap minggu. Ada orang baca dia kadang-kadang pada hari Jumaat. Dia baca surah Yasin ni. Sebenarnya surah Yasin tu surah yang Allah nak memaparkan bahawa Allah Ta'ala ni mampu nak menjadikan hari kiamat. Sekalipun tulang-tulang ni dah hancur, Allah boleh hidupkan kembali. Okay. Jadi kita selesai segmen ayat dalam surah Yasin. Saya panjangkan sikit sebab surah Yasin ni kita biasa baca. Okay. Kemudian baru kita masuk kepada segmen surah As-Saffat, juzuk yang ke-23, surah yang ke-37. Jadi kalau tu tak ada mushaf, boleh buka muka surat 446. Mari kita lihat surah Saffat. Baik, tuan-tuan, sebelum tu ingat, pertama kena tahu dulu surah Saffat ni surah Makkiyah ke surah Madaniyah. Jadi surah Saffat ini kata para ulama ia merupakan surah apa? Makkiyah. Jadi kalau dia surah Makkiyah, ingat apakah intisari utama, topik-topik utama yang dalam surah Makkiyah? Okey. Kemudian, sebelum kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jumpa apa dulu kalau dekat Quran kita nama surah kan? Iaitu As-Saffat. Apa itu As-Saffat? As-Saffat tu maknanya soft, yang bersaf-saf. Maknanya As-Saffat ni adalah surah yang Allah menceritakan tentang soft. Semua orang faham soft ni apa? Dalam salat selalu diingatkan luruskan soft kan, penuhkan soft yang kosong. Jawapan dia memang cerita tentang soft, tapi bukan satu soft, ada banyak soft. Isunya soft siapa ni? Soft orang yang solat ke? Ataupun soft para malaikat ke? Kita akan jumpa jawapan dia apabila kita masuk kepada segmen ayat. Dan apa kaitan dengan berbaris-baris ni, bersoft-soft ini? Apa yang Allah nak highlight kepada kita sebenarnya? Sebab dia kan jadi nama surah. Okay. Lepas kita baca segmen ayat, kita tahu tengok tujuan surah ni, nanti kita akan dapat mengetahui kenapa Allah menyebut surah ini namanya Saffat. Apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan pada nama surah itu adalah Saffat. Baik. Surah As-Saffat ni tuan-tuan,
kita sudah mengetahui ia mengandungi 182 ayat. Okey, 182 ayat ini kita boleh pecah-pecahkan ayat-ayatnya kepada beberapa bahagian. Okey, bahagian yang awal-awal kita jadikan dia nama pembuka surah, bermula daripada ayat 1 sampai ayat 10. Okey, kita sebut dulu ada berapa pembahagian pecah-pecahan ayatnya dalam 182 ayat ni. Okey, saya mengambil pendekatan ada pembuka surah, lepas tu ada bahagian yang pertama, ada bahagian yang kedua, dan ada bahagian yang ketiga, dan ada bahagian yang kelima. Kita jadikan dia sebagai penutup surah. Jadi surah As-Saffat 142 ini kita boleh asing-asingkan ayat-ayatnya di dalam 5 kumpulan ayat. Okey, 10 ayat yang pertama kita jadikan dia sebagai pembuka surah. Okey, pembuka surah ini, ingat saya pernah sebut sebelum ini pada tuan-tuan perempuan, jangan sekali-sekali mengabaikan ayat yang mula-mula dalam setiap surah. Siapa yang pernah mengikuti modul pembuka dan penutup, dia akan mengetahui kepentingan pembukaan surah. Pembukaan surah ni dia seperti memberikan kita maklumat awal, memberikan kita jawapan awal. Surah yang kita nak masuk ni, yang kita nak lalui 182 ni, 10 ayat pertama tu dia dah seperti memberikan isyarat awal. Kamu nak maklumat apa yang kamu nak cari dekat 182 ni? Dia daripada pembuka. Jadi dekat pembukaan ni kita jumpa ayat 10 ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak menyebut tentang dirinya yang layak, satu-satunya yang layak disembah, diibadihi, diminta pertolongan. Keesaan dia sebenarnya. Yang mana keesaan Allah Ta'ala ni boleh dipecahkan melalui 2 sudut. Contoh, yang pertama ada kaitan dengan malaikat, yang kedua ada kaitan dengan jin. Cerita pasal malaikat dengan jin pula. Okey, jadi nak tahu ada apa dengan malaikat dengan jin tu sehingga kita jadikan sebagai dalil-dalil ataupun bukti-bukti, hujah-hujah yang menunjukkan Allah tu Esa. Apa kaitan malaikat nak menunjuk Allah tu Esa? Apa kaitan jin nak menunjukkan Allah itu Esa? Jadi kenalah melihat kepada pecahan ayat tu dengan lebih terperinci. Mudahnya macam ni. Ayat 1 sampai 5, ada 10 ayat kan? Ayat 1 sampai 5 tentang malaikat. 6 sampai 10 tentang jin. Tengok ya. Saya bawakan contoh 5 ayat yang pertama. Kita tengok berapa ayat dia. 5 ayat pertama. Okey. Perhatikan baik-baik. 5 ayat pertama ni sebut tentang apa tadi? Ada kaitan tentang malaikat. Okey, rupa-rupanya perkataan Saffat itu berada pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Demi, okey, yang berbaris-baris dalam saf-saf. Okey, mengikut pendapat yang terpilih, yang berbaris-baris dalam saf-saf itu merujuk kepada malaikat. Merujuk kepada malaikat. Maknanya, kalau surah Saffat, maknanya malaikat-malaikat yang berbaris-baris lah tu. Jadi lepas ni ingat surah Saffat, ingat tentang malaikat.
Tapi kalau dia ingat pasal jin, jin dia ada satu surah yang khas, nanti kita akan jumpa dekat surah nombor 72. Ada satu surah namanya surah Al-Jin. Waktu kita baca surah Al-Jin tu, dekat situ kita pasal jin saja. Tapi surah Saffat ni sebenarnya dia banyak merujuk kepada lepas tu Allah, lepas tu malaikat-malaikat ni Allah Ta'ala gunakan dia sebagai sumpah. Allah melakukan sumpah dengan bersumpah dengan para malaikat yang fungsinya apa tengok. Kenapa mereka berbaris-baris? Allah kata demi yang melarang dengan bersungguh-sungguh, malaikat yang menyampaikan wahyu, yang melarang buat benda yang mungkar. Lepas tu ada malaikat yang Allah kata yang memberikan peringatan dengan memberikan wahyu tadi itulah. Okey, maknanya Allah bersumpah demi malaikat yang Saffa, yang zajirati zajra, fataliyati dhikra. Selepas Allah bersumpah tu, tengok ayat 4. Perhatikan baik-baik ayat 4. Allah nak menegaskan dia itu apa? Inna ilahakum la wahid. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu itu hanyalah satu. Okey, mula-mula Allah bersumpah dengan malaikat, lepas tu sebut dia itu Tuhannya, dia itulah satunya Tuhan yang satu. Apa kata dengan malaikat membuktikan esanya Allah ni? Okey, para malaikat ni mereka hanya menuruti apa yang Allah perintah. Para malaikat ini mereka takut kepada Allah. Sebab tu mereka berbaris-baris. Nak menunjukkan bahawa malaikat ini, dia dengan Allah tu sebenarnya adalah sebagai utusan Allah. Malaikat ni adalah makhluk Allah. Kenapa tuan-tuan? Okay, sebenarnya nanti kita akan jumpa dia punya cerita kenapa dengan malaikat ni. Okay, saya beritahu awal-awal lah. Sebenarnya malaikat ini telah dijadikan, ada orang jadi malaikat ni sebagai sembahan dia. Dan ada orang mendakwa bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ada orang cakap macam tu. Orang Arab musyrikin, dia beranggapan seperti itu. Nanti kita tengok bukti ayat dia. Okey. Jadi 5 ayat pertama ni kan menunjukkan Allah tu berkuasa. Ialah satu-satunya Tuhan. Lepas tu baru Allah sebut tentang jin. Bermula ayat 6 sampai ayat 10. Jadi, kalau kita nak tahu cerita pasal jin tu, kenapa pula dengan pasal jin ni? Sebenarnya pasal jin mungkin dikaitkan dengan Allah melindungi langit ini daripada dicerobohi oleh syaitan-syaitan di kalangan jin. Mereka nak ceroboh buat apa? Mereka nak curi mendengar berita-berita di langit. Jadi Allah bagi tahu bahawasanya jin-jin ini mereka dikawal ketat oleh siapa? Tu yang berbaris-baris dalam sosok tu. Siapa dia? Mereka dikawal oleh para malaikat. Okey. Jelas tuan-tuan? Rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitan pula jin tu dengan kekuasaan Allah? Dengan keesaan Allah? Sagi kita akan sebut sedikit maklumat dalam itu. Sekarang saya ayat kita akan jumpa. Baik. Habis dekat pembukaan 10 ayat pertama, mari kita pergi kepada bahagian yang pertama ataupun kandungan yang pertama. Okey, ayat 11 sehingga ayat nombor 74. Agak panjang ayat dia. 11 sampai 74. Sebenarnya ayat 11 sampai 74 ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebenarnya ayat 11 sampai 74 ni. Jadi ayat 11 sampai 74 ni Allah nak menyebut tentang perihal hari kiamat, macam mana manusia ini akan dibangkitkan. Lepas tu Allah cerita nanti manusia ini akan dihisab. Lepas tu ada yang dapat syurga, ada yang dapat neraka.
Itu ayat 11 sampai 74. Jadi kalau kita nak tahu ayat 11 sampai 74 tu seperti yang saya katakan lah. Maknanya kita kena buka satu persatu. Bermula muka surat 446 tu, kita akan jumpa. Sebenarnya, kita tulis sikit ya. Okey, ayat 11 ya. Ayat 11 sampai 17 sebenarnya ayat-ayat tu cerita tentang orang musyrikin yang mereka ini mengingkari adanya hari kiamat. Cuba baca dekat ayat 11 sampai 17. Lepas ayat nombor 17, masuk ayat nombor 18 sampai 74. Allah cerita itulah. Kiamat ni bermula dengan tiupan sangkakala yang ada yang kedua. Lepas tu pembalasan amal, ada pergi syurga, ada dapat neraka. Okey, dah selesai. Dekat bahagian pertama. Okey, mari kita lanjutkan dekat bahagian yang kedua. Okey, bahagian kedua ni menarik juga surah Saffat ini. Allah Subhanahu Wa Taala memuatkan juga kisah 7 Rasul. Kisah 7 Rasul. Okay. Nak tahu 7 Rasul itu siapa? Kalau tengok dekat ayat nombor 75 sampai ayat nombor 148. Okay. Nak tahu 7 Rasul itu siapa? Okay. Saya letakkanlah sedikit maklumat dalam tu. Okay. Rasul yang pertama, kisah Nabi Allah Nuh. Lepas tu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Lut dan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan saya minta tuan-tuan tolong perhatikan baik-baik dekat catatan. Dia begini. Kita kena ingat begini. Setiap cerita, kalau ia berada dalam surah-surah tertentu, cerita itu dia mesti mengikuti konteks surah. Dia bukan letak je lah cerita apa-apa pun kisah Nabi Nuh ni letak je. Tak. Sebenarnya kalau tuan-tuan baca betul-betul dekat surah Saffat ni, cerita Nabi Nuh ni sebenarnya Allah lebih kepada nak menceritakan tentang doa dia. Tuan-tuan baca bermula ayat 75 sampai 82 ni, ayat 75 tu bukan cerita dia mula-mula dakwah, tak. Dia terus masuk kepada plot cerita dia doa dah. Jangan kita belajar sebelum ni, Nabi Nuh kan selepas 950 tahun. Ingat kita jumpa ayat tu kat mana tempoh hari? Dekat surah apa? Surah Ujian. Ingat lagi surah Ujian? Surah Ankabut kan? Surah Ujian. Kan? Tapi dekat surah As-Saffat ni tak. Dia mula je ayat 75 ni, Allah menyebut tentang dia berdoa untuk minta Allah bantu dia terhadap kaumnya, dan akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Allah Nuh. Kita akan tengok ayat 75 sampai 82. Ada 7 ayat tentang Nabi Nuh. Kemudian ayat 83 sampai 118 Allah buat kisah Nabi Ibrahim. Kalau kita baca dekat ayat kisah Nabi Ibrahim ni kan, kita akan jumpa sekejap ya. Okey. Kita akan jumpa kisah Nabi Ibrahim ni. Ayat dia berapa? Kalau kita kira ayat lebih kurang ada 31 ayat kan. 83 sampai 13 ada 31 ayat. Yang mana dekat kisah Nabi Ibrahim ni, dekat kisah Nabi Ibrahim ni, dia bermula dengan, kita kena perhati saya tulis dekat sini, kita kena tengok betul-betul. Allah cerita tentang ujian dakwah dia yang dia dakwah kaum dia, lepas tu kaum dia nak bakar dia. Lepas tu Allah selamatkan dia dari bakar tu, ihsan Allah. Dan Allah bagi pemberian. Tahu tak pemberian Allah ni apa? Pemberian Allah di sini merujuk Nabi Allah Ibrahim, dia minta anak. Maka Allah bagilah anak, namanya Ismail. Dan surah Saffat ni lah yang Nabi Allah Musa
kena menyembelih anaknya ini. Dekat surah Safat. Okay. Kemudian, kalau kita baca lepas kisah Nabi Ibrahim, Allah cerita tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau tengok ayat nombor 114 sampai 122. Dan tolong perhatikan dekat ruang yang saya tulis ni. Ini sebenarnya intisari dia. Sebab kalau nak baca satu ayat dan ni banyak ni kita dah jumpa ayat lain lah. Kan nak kena baca mungkin tak sempat, tak apa. Dekat kisah Musa dengan Harun ni dapatlah diringkaskan. Sebenarnya Allah nak cerita tentang, bukan nak cerita dia lawan Firaun, dia dakwah kat Firaun, tunjuk mujizat, tak. Dekat kumpulan ayat 114 dan 22 ni, sebenarnya Allah nak cerita tentang kurniaan Allah yang Allah bagi kepada Nabi Musa dan Harun. Kita nak tahu apa kurniaan tu? Kita tengoklah ayat nombor 114. Allah bagi nikmat, Allah selamatkan Musa dan Harun. Lepas tu Allah beri kepada mereka kitab yang suci. Lepas tu Allah berilah macam-macam pemberian. Jadi fokus dia tentang apa? Kurniaan yang pelbagai Allah bagi kepada Musa dan Harun. Lepas tu Allah datangkan kisah siapa? Allah datangkan pula kisah, sikit lagi tuan-tuan, Allah datangkan kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ni, kita kena tengok ayat 123 sampai 132. Lebih kurang 10 ayat. Allah mulakan cerita tentang dakwah Nabi Ilyas dekat kaum dia. Lepas tu apa ihsan Allah kepada Nabi Ilyas. Jadi kita kena tengoklah apa ihsan Allah dekat Nabi Ilyas ni. Okey, Nabi Ilyas ni tuan-tuan, Allah Ta'ala telah naikkan nama Nabi Allah Ilyas menjadi nama di kalangan Nabi-Nabi Rasul disebut-sebut. Itu ihsan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Allah datangkan kisah kaum Lut. Dekat kisah kaum Lut ni tuan-tuan, kita kena tengok ayat 133 sampai 38. Kisah kaum Nabi Lut ni, lebih kurang kita tengok ayat dia 138, lebih kurang ada berapa ayat? 6 ayat kan? 6 ayat Allah cerita tentang isu apa? Macam mana dia selamat, macam mana Allah membinasakan kaumnya. Lepas tu ada teladan. Ingat teladan. Teladan dekat sini maknanya memang Allah sebut kisah Lut itu menjadi teladan. Kalau tengok pada ayat 138, ayat 138. Okey. Maksudnya ayat 137-38. Teladan tu maksudnya teladan kepada siapa? Kepada orang-orang Arab musyrikin yang lalu lalang kawasan kaum Nabi Allah Lut tu, mereka akan ingat kisah. Lepas tu ayat 139 sampai 148 kisah Nabi Allah Yunus. Kisah Nabi Allah Yunus tu tuan, kita dalam surah Safat ya, cerita tentang bagaimana Allah denda dia, lepas tu dia beristighfar, dia bertasbih, lepas tu Allah bagi beberapa kurniaan Allah kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Okey, habislah kisah 7 kisah para nabi. Kemudian baru masuk bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ni Allah, sebenarnya bahagian ketiga ni dia fokus kepada keesaan Allah. Tapi Allah bentangkan kesalahan-kesalahan apakah akidah kepercayaan orang Arab musyrikin. Lepas tu dekat ayat 149 sampai 170 ni, kenapa saya letak kat sini? Orang musyrikin ni, sebab kumpulan ayat ni sebenarnya disasarkan untuk menceritakan orang musyrikin tu pasal apa? Ayat pertama ni, contoh-contoh akidah orang musyrikin tu. Pertama. Yang kedua, Allah patahkan kepercayaan orang musyrikin ni. Sebenarnya orang musyrikin ni dia ada percaya tau. Dia ada akidah dia sendiri. Kepercayaan dia tu Allah sebut dulu. Apa contoh-contoh dia? Itu dekat ayat 149 sampai 158. Kita kena cari apa contoh-contoh kepercayaan orang musyrikin. Okey. Antara contoh dia saya tunjukkan ya. 2 contoh. Okey, perhatikan baik-baik.
antara contoh-contoh kepercayaan orang musyrikin ni, yang pertama, mereka mendakwa Allah ni ada anak. Dengan kata Allah ni ada anak, lepas tu anak Allah tu perempuan. Siapa dia anak perempuan Allah ni? Mereka sandarkan kepada malaikat. Ni kita tengok ayat 149 sampai 152. Ini satu contoh. Bukan satu contoh tak, banyak ke contoh-contoh ni. Termasuk dah sekali dalam kumpulan ayat ni. Okey. Lepas tu contoh yang berikutnya. Mereka mendakwa Allah ni ada hubungan nasab dengan para jin. Ni ayat 158. Yang ni macam jarang kita dengar. Biasa kalau kita baca kisah orang musyrikin ni, kisah patung-patung dengan berhala. Rupa-rupanya orang musyrikin ni, mereka juga sebenarnya mengatakan bahawa Allah ni ada hubungan nasab dengan para jin. Itu ayat 158. Okey, ini contoh contoh-contoh kepercayaan. Ingat ayat saya sebut tadi berapa? Okey. Kemudian setelah kita tahu contoh-contoh kepercayaan, kita nak tahu contoh apa lagi, kena baca ayat 149 sampai 158. Lepas tu Allah menyatakan kepercayaan orang musyrikin ni sebenarnya apa? Banyak kelemahan-kelemahan. Maknanya hujah-hujah yang lemah. Tak boleh satu pun yang kuat yang boleh menyokong kepercayaan itu adalah benar. Jadi nak tahu kelemahan tu, kena tengok dekat ayat 150 sampai 170. Okey, saya bawa lah satu contoh. Tidak nota tu saya dah bawa satu contoh lah. Mana contoh dia? Okey, tengok ya. Saya bawakan dua hujah lah. Dua contoh kelemahan dakwaan orang musyrikin tu. Okay, kita ambil ayat 149 sampai 150. Okay. Ayat ni sebenarnya, tahu tak apa kelemahan orang musyrikin hujah dia ni? Sebenarnya orang musyrikin kata malaikat tu perempuan. Orang musyrikin ni mereka mengatakan Allah ni ada anak. Lepas tu mereka kata anak Allah ni adalah anak perempuan, itu malaikat. Jadi lemah tak pendapat dia orang? Allah patahkan hujah dia dengan Allah kata macam ni. Tengok ayat tu, Tuhan kata apa? Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Allah kata, macam mana mereka boleh tahu malaikat tu perempuan? Tengok ayat yang 150 tu. Mereka pernah hadir sendiri ke tengok kami ciptakan para malaikat tu sebagai perempuan? Maksudnya contoh kalau orang kata, malaikat tu perempuan lah. Kita nak tolak macam mana? Macam mana kau tahu dia perempuan? Kau pernah tengok ke waktu Allah ciptakan malaikat tu perempuan ke lelaki ke? Itulah ayat 150 membantah. Kita kan tahu malaikat ni dia tidak perempuan, dia juga tidak lelaki. Makhluk yang special. Jadi Allah bantahlah. Muhammad, cuba kau tanya dekat dia orang, cakap dekat dia orang. Mereka pernah tengok ke? Mereka pernah tengok sekali ke? Mereka pernah saksi ke aku menciptakan malaikat yang mereka kata malaikat tu sebagai anak perempuan? Tengok kelemahan hujah orang Arab musyrikin. Tengok hujah yang kedua, contoh. Okey, hujah yang kedua yang membuktikan bahawa malaikat itu bukan anak Allah adalah pada percakapan malaikat itu sendiri. Tengok ayat 164, 165, 166. Malaikat dia cerita. Dia kata mereka ni buat apa? Tengok ayat 166 lah. Terus. Ayat 165. Malaikat kata apa? Wa inna lanahnu safun. Dia kata, sesungguhnya kami ni sentiasa buat baris, kata para malaikat. Wa inna lanahnu musabbihun. Sesungguhnya kamilah yang tiasa bertasbih. Maknanya, kenapa malaikat bertasbih? Malaikat bertasbih memuji Allah, menyucikan Allah, menunjukkan bahawasanya malaikat itu sebenarnya adalah suruhan Allah. Malaikat juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak layak, tak patut pun disadarkan Allah itu mempunyai. Dan tuan-tuan rahimani rahimakumullah, kita pergi kepada penutup dia.
Ayat 171 sampai 182. Okey. Ayat ini, kumpulan ayat ini Allah menyebut janji Allah tentang nak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Okay. Sebelum kita pergi kepada penutupan pengisian kita pada malam ni, kita mesti kena cari terlebih dahulu apa tujuan surah Saffat ini. Okay, moga-moga jawapan kita dah dapat. As-Saffat itu merujuk kepada apa? Apa yang Allah nak sampai dekat Saffat tu, tengok dekat tujuan surah juga. Okey, tujuan surah Saffat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita tentang siapa tu Tuhan, siapa tu malaikat, siapa tu jin. Surah Saffat ni sebenarnya sebenarnya surah Saffat ni adalah surah yang Allah nak membedakan antara ciri ketuhanan dengan ciri malaikat dengan jin yang sebenarnya mereka bukan Tuhan. Jadi ayat dia, surah Saffat ini 182 ayat adalah untuk menetapkan ciri ketuhanan yang ada pada Allah dalam masa sama menafikan ciri ketuhanan yang ada pada malaikat dan jin. So lepas ni baca surah Saffat, ingat trigger dia apa? Malaikat bukan Tuhan, jin bukan Tuhan. Itu je ingat. Jadi kalau kita menafikan mereka bukan Tuhan, maknanya hujungnya bawa ke mana? Membawa kepada mengedakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tuhan tu hanya satu saja. Wahidun ahadun la ilaha illallah. Okay. Hanya Allah sahaja. Jadi rupa-rupanya penyebutan Saffat tadi tentang malaikat yang buat saf. Kan? Kenapa menunjukkan bahawa malaikat ini, kalau dia Tuhan, kenapa siapa yang nak buat saf? Dia Tuhan kan, dia anak Tuhan. Buat apa? Menunjukkan bahawa mereka ni adalah hamba Allah. Mereka adalah utusan Allah. Utusan apa? Itu yang kita sebut mula-mula ayat tadi, yang memberikan peringatan, yang melarang. Itulah kerja para malaikat. Dan nak kuatkan lagi tentang tujuan surah As-Saffat, mari kita lihat ada satu ciri keunikan surah Saffat ni, surah yang paling banyak menyebut tentang ayat ni. Ibadallahi mukhlasin, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kita jumpa dalam ayat ada 5 kali pengulangan ibadallahi mukhlasin, ibadallahi mukhlasin, ada 5 kali. 5 kali itu di mana? Ayat 40. Cuba buka ayat 40. Ada tak perkataan ibadallahi mukhlasin? Ayat 74, ayat 128, ayat 160 dan ayat 169. Kenapa kita perlu highlightkan hamba-hamba Allah yang ikhlas? Itu yang kita sebutkan itu. Malaikat dia merupakan di antara hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan diri mereka. Malaikat ini dia bukan anak Tuhan. Malaikat ini dia tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan. Mereka adalah utusan Allah. Mereka bergantung penuh kepada segala tugasan, perintah, arahan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, maka selesailah kita sebenarnya keseluruhan segmen ayat bagi surah As-Saffat. Jadi malam ni kita dapat belajar tentang dua surah, Yasin dengan Saffat. Jadi ingat surah Yasin tadi trigger dia apa? Kena ingat surah Yasin, ingat mudah je. Bukti-bukti Allah, bukti-bukti kehidupan semula di hari kiamat. Kalau surah Saffat, malaikat bukan anak Allah. Malaikat hanyalah pesuruh Allah. Ingat tu je, mudah.
Okey. Dia surah Saffat ni dia macam dia macam hampir sama dengan surah Maryam. Ingat lagi tak surah Maryam? Dalam surah Maryam kenapa dengan Maryam? Kalau surah Maryam kan kita belajar kan. Surah Maryam kan surah yang nak mengatakan Maryam bukan Tuhan. Ingat tak? Kita belajar kan. Maksudnya kalau kita baca surah Maryam, okey, ingat surah Maryam, maknanya Maryam ini dia ini bukanlah ada kuasa Tuhan. Maryam ini adalah hamba Allah yang Allah kurniakan kepadanya anak melalui kekuasaan Allah. Itu ingat dekat surah Maryam. Begitu juga pada surah As-Saffat cerita tentang malaikat. InsyaAllah nanti habis 30 juzuk kita akan buat ringkasan trigger-trigger bagi setiap surah-surah ini supaya kita boleh ingat insyaAllah. Baik, itu saja tuan-tuan pengisian kita pada malam ni. Ini pun dah lanjut malam. Dah dekat 10:27 malam. Moga-moga kita semakin dapat memahami mesis-mesis dari ayat-ayat Al-Quran Karim. Kita lalu setiap surah, daripada setiap surah. Moga-moga Allah SWT memberikan kita rahmat, memberikan kita berkat hidup kita. Allah memberikan kita kelayakan mendapat syafaat Al-Quran Karim. Allah memberikan kita ketenangan pada jiwa kita, penyejuk hati-hati kita. Allah memberikan kita cahaya dalam hidup kita dengan panduan Al-Quran Karim. Ini saja tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita jumpa bahagian yang kedua esok malam insya-Allah. Bahagian yang kedua, juzuk yang ke-23 esok malam insya-Allah, waktu yang sama 9 subuh. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.